Get ready to the countdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kasih, salam IPTU kelas pertama 2025 dan salam Ramadan. Yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On. Yang berusaha Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Suradi, Timbalan Pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On. Yang dihormati Cik Nizatul Idayu binti Jamai, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling IPGM Kampus Tun Hussein On, serta yang dikasihi penonton-penonton program pada hari ini yang dirahmati oleh Allah sekalian. Anda bersama saya Siti Nakibah binti Nordin selaku moderator pada hari ini bagi program Haflatul Quran bersama Qari'ah Selebriti yang dibawakan oleh IPTU Media dengan anjuran bersama Akrab, PRS IPGM Kampus Tun Hussein On dan Kelab Staf Tun Hussein On. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi ke atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini bagi mendengar perkongsian bersama panel jemputan kita. Sebelum kita memulakan program, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan bagi mengaminkan bacaan doa memohon agar program kita pada hari ini diberkati oleh Allah, insya-Allah. Dengan itu, saya menjemput Dr. Muhammad Nur Izzuan bin Juniran untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala da'ukum ya astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami berhimpun pada majlis pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang menimpa ruh kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah majlis kami pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati segala serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'alna jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tawfiqna ba'da tawfiqan ma'suma wa la taj'alhuma fina wa la ma'ana wa la man ta'ibna idh syaqiyan wa turdan wa la mahruma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna saghira wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minat rahimul amas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Nur Izzuan bin Juniran atas doa yang dibacakan itu tadi. Hadirin sekalian, seterusnya saya ingin menjemput pula Cik Nizatul Idayu binti Jamai, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling IPGM Kampus Tun Hussein On untuk menyampaikan kata-kata aluan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Salam Malaysia Madani. Salam kasih. Salam IPG KTHO.
kelas pertama 2025. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat ilahi kerana limpah dan kurnianya pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam program Bicara Ramadan Haflatul Quran bersama Qari'ah Selebriti. Ucapan penghargaan ini saya ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Pengarah IPGM KTHO, dan Timbalan Pengarah Encik Muhammad Razi bin Suradi serta warga itu. Tidak dilupakan juga kepada penceramah jemputan kita, Ustazah Nur Farhan Fifi bin Hanifah, dan moderator kita yang cantik manis ini. Terima kasih Ustazah kerana dapat meluangkan masa kita pada pagi ini. Okey. Selain itu, tidak dilupakan kepada pihak penganjur, akrab, PRS dan Kelab Staff Tun Hussein On kerana sudi menganjurkan program yang penuh bermanfaat ini. Saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kru-kru yang terlibat di belakang tabir yang bertugas lumus untuk menjayakan program ini. Semoga perkongsian pada pagi ini mendapat keberkatan dari ilahi dan dapat dimanfaatkan kepada kita semua, insya-Allah, dan mendapat meningkatkan ketakwaan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian, terima kasih. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, terima kasih diucapkan kepada Cik Nizatul Idayu binti Jamai atas ucapan beliau itu tadi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, rasanya tidak lengkap program kita pada hari ini tanpa ucapan dan kata-kata daripada pengarah kita. Bagi menyempurnakan program kita pada hari ini, saya dengan sukacitanya menjemput Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Pengarah IPGM Kampus Tun Hussein On, untuk menyampaikan sepatah dua kata sekaligus merasmikan program Haflatul Quran bersama Qari'ah Selebriti. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, saya ingin melahirkan rasa penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin serta rahmatnya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam majlis Haflatul Quran bersama-sama Qari'ah Selebriti Anjuran PRS IPGM Kampus Tun Hussein On dan akrab IPGM Kampus Tun Hussein On dengan kerjasama Kesto IPGM Kampus Tun Hussein On. Hadirin yang mulia, salam sejahtera dan salam Ramadan yang penuh berkat kepada seluruh umat Islam amnya dan warga IPGM Kampus Tun Hussein On khasnya. Hari ini kita berkumpul dalam majlis bicara Ramadan Haflatul Quran untuk mendalami pemahaman kita tentang Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan kita. Dengan kehadiran saudari Nur Farhan Fifi, seorang siswazah dalam bidang ijazah sarjana muda pengajian Al-Quran Al-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita diberi kesempatan dan peluang berharga untuk menelusuri makna-makna mendalam daripada ayat-ayat suci ini. Mengapakah kita perlu mendalami ayat-ayat atau isi dalam Al-Quran ini? Ini kerana kita sebagai umat Islam digalakkan untuk mendalami setiap makna huruf dan ayat Al-Quran seperti mana yang disarankan dalam surah Sad ayat 29, iaitu terjemahannya, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu dengan penuh berkat supaya orang yang mempunyai akal fikiran mengambil iktibar daripadanya. Mendalami ayat Al-Quran ini bukanlah seperti kita membaca novel atau majalah, kerana Al-Quranul Karim ini syarat dengan manfaat, hikayat serta panduan yang memberi iktibar buat kita semua. Jadi, marilah renung-renungkan dan sama-sama kita perbaiki diri ke arah yang lebih baik serta membentuk identiti yang berkepribadian mulia. Melalui pencerahan daripada panel kita hari ini, iaitu Ustazah Nur Farhan Fifi, diharapkan semoga kita memperolehi sinar dan inspirasi yang akan membimbing kita dalam menghadapi kehidupan seharian. Kehadiran setiap individu di sini dapat memperkaya dan memperluaskan wawasan, menjadikan suasana majlis ini lebih penuh keberkatan. Terima kasih kepada panel kita, Ustazah Nur Farhan Fifi dan semua hadirin yang telah hadir dalam
majlis ini. Semoga kita dilimpahi keberkatan dan keampunan pada Ramadan kali ini. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun kalamullah seri bersinar, lurus jalan insan sejati. Janji Allah itu benar jika Al-Quran dekat di hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi diucapkan kepada Dr. Muhammad Nordin atas kesudian beliau merasmikan dan menyampaikan ucapan beliau itu tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, yang paling ditunggu-tunggu, Qariah Selebriti yang dijemput khas selaku panel jemputan kita pada hari ini. Panel kita pada hari ini bukan calang-calang orang ya, penonton-penonton sekalian. Hari ini kita akan membawakan Johan Qariah Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Johor tahun 2021. Untuk memberikan perkongsian yang menarik bersempena bulan Ramadan yang penuh barakah ini, iaitu Ustazah Nur Farhan Fifi binti Hanifah. Dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nakibah? Alhamdulillah. Saya sihat. Sehat Alhamdulillah. Terima kasih sudi jemput saya untuk perkongsian kita hari inilah, insyaAllah. Hadirin sekalian, pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi dengan itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu serba sedikit tentang panel jemputan kita pada hari ini. Nama diberi ialah Nur Farhan Fifi binti Hanifah ataupun nama glamour Ustazah ialah Ustazah Fifi. Ustazah Fifi merupakan pelajar ijazah sarjana muda dalam bidang pengajian Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ustazah Fifi juga pernah menjadi tetamu jemputan dalam rancangan Gemah Haflah yang dianjurkan yang bersiaran di TV Al-Hijrah. Jadi setelah kita mendengar serba sedikit tentang Ustazah, kita boleh katakan yang Ustazah ni bukan calang-calang orang. Hebat orangnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, marilah kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini. Ustazah, seperti yang kita semua tahu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana turunnya Al-Quran, kalam Allah. Jadi di kesempatan ini, untuk kita menyemarakkan lagi bulan Ramadan, kami dari pihak IPGM Campus Tun Hussein On bersama-sama dengan Ustazah untuk perkongsian ilmu memandangkan Ustazah Fifi sebagai qariah selebriti yang kita kata sudah sinonim dengan perkongsian dan juga program-program berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, soalan pertama saya Ustazah, dalam bertaranum, suara yang baik dan juga merdu adalah elemen yang sangat penting. Jadi, mungkin Ustazah boleh terangkan berkaitan penjagaan suara ketika bertaranum ataupun teknik-teknik untuk melontarkan suara yang betul semasa kita bertaranum. Silakan Ustazah. Terima kasih Nakibah untuk soalannya. Untuk suara baik dan juga merdu ya. Okey. Pertama sekali kena tahu bahawa semua orang boleh bertaranum. Ada tak macam menyanyi. Kalau menyanyi, ada suara yang ada bakat menyanyi. Tapi kalau bertaranum, semua orang boleh bertaranum. Cumanya ada di kelas-kelas tersendiri. Okey, baik. Tadi kita sebut soalan tadi berbalik pada soalan suara yang baik dan merdu. Suara yang baik dan merdu itu perlu dibentuk. Walaupun suara orang tu dah dianugerahkan oleh Allah dengan suara yang sedap, tetapi kalau tidak dijaga dari segi penjagaan, nanti kan kita share pasal penjagaan pula. Mungkin kalau tak di-train alunan-alunan taranumnya tu, nanti tak menjadi juga lagu tu. Walau bagaimanapun dia terpulang kepada individu, minat individu itu sendiri, dia nak bawa alunan yang macam mana. Taranum kita banyak lagunya, nanti kita sentuh satu persatu. Dan tapi hari ini suka untuk saya sentuh dulu berkaitan dengan suara. Baik. Kalau dalam slide yang akan ditayangkan nanti, setiap orang mempunyai tabaqat suara ataupun tingkatan suara.
kita pergi kepada pengenalan suara. Okey. Lontaran suara yang baik, kawalan suara bacaan, kesesuaian dan keselesaan. Tapi kita kena tahu dulu tabaqat suara. Tabaqat suara tu apa? Tingkatan suara. Saya dah translate kan dah siap-siap. Okey, daripada bawah, tingkatan suara kita daripada bawah. Qaror, nawa, jawab dan jawabul jawab. Itu yang paling asas untuk mereka yang nak belajar taranum kena tahu perkara ini. Okey, cumanya tingkatan suara qaror, nawa, jawab dan jawabul jawab ni berbeza di setiap individu. Kalau Nakibah belajar taranum, okey, tabaqat suara qaror Nakibah tak sama dengan saya. Tabaqat suara Nakibah tak sama dengan qari'ah yang lain. Saya pun tak sama dengan qari'ah yang lain. Contoh kita punya legend Hajah Rahmas. Ustazah Hajar Rahmas punya level suara, tabaqat suara dia sejenis suara yang tinggi. Jadi suara qaror itu, kalau saya masuk suara qaror dia, suara saya dah pergi nawa yang tinggi dah, suara sederhana yang tinggi. Okey, itu suara qaror. Qaror tu suara yang rendah, deep suara. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu standard paling senang kita nak kenal adalah bila masuk pertandingan kita dengar orang baca ta'awuz dengan basmalah tu, itulah qaror mereka. Okey, cumanya yes, kawalan suara, berbalik pada poin nombor 2, kawalan suara. Kadang-kadang qaror kita pun boleh tertinggi. Okey, ini 4 lapisan suara yang basic. Di setiap lapisan daripada qaror nak pergi nawa tu pun ada lagi beberapa line suara yang kalau qaror saya tu, saya kata tadi qaror Nakibah tak sama dengan qaror saya pun tak sama dengan qaror qari'ah yang lain. Qari dengan qari'ah pun lagilah tak sama. Bezanya tone suara lelaki dan perempuan. Itu suara rendah. Okey, jarang sekali lah kalau kita di bulan Ramadan ni untuk bawa tabaqat suara qaror. Okey, 2, kalau jadi imam mungkin makmum separuh dah tidur dengan suara rendah tadi tu. Keduanya adalah lagu tu tak panas, dia tak cergas bila kita nak bawa surah yang panjang ataupun dalam tempoh masa solat kita yang panjang. Jadi selalunya para imam dia akan bawa dengan suara nawa, suara atas, suara sederhana. Ni kita bercakap ni suara sederhana lah. Kiranya suara yang paling selesa untuk kita guna pakai. Okey, jadi kalau kita nak murattal bacaan Al-Quran dalam tempoh yang panjang, kan kita mengejar satu hari kita cuba tadarus bersama kawan-kawan ataupun community nak baca satu hari satu juzuk. Okey, suara yang paling selesa lah kita pakai. Suara rendah sangat qaror pun tak selesa juga untuk dibaca dalam jangka masa yang panjang. 4-5 muka surat nak baca qaror. Memang selang-seli tapi lama-lama penat. Dia berat. Suara qaror ni dia berat. Okey. Kemudian nawa suara sederhana yang kita guna pakai, tetapi antara line, berbalik-balik pada line daripada nawa nak pergi ke jawab tu pun ada lapisan dia juga yang kita guna. Contoh, liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ini saya bawa level suara nawa. Ada orang kena bawa nawa, masih dalam level nawa ataupun suara sederhana tapi dia tinggi sikit, tak sampai jawab. Liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Okey, sentuh, jawab sikit, dia turun balik pada nawa. Macam tu. Permainan suara kita dia macam tahu graf orang pergi hospital jantung gitu kan. Okey, suara kita pun macam tu lah, lebih kurang gambaran ideologinya. Okey, dia takkan straight macam tu. Dalam satu bacaan, dalam satu harakat tu, tone kita takkan satu tone macam tu. Dia mesti ada tolak tarik, turun naiknya. Okey, dan jawab ini kalau kita baca dalam murattal ataupun imam-imam masyhur yang baca, mereka akan sentuh beberapa part-part tempat sahaja. Maksudnya bukan keseluruhan bacaan tu menggunakan suara jawab. Itu saya kata tadi, lontaran suara yang baik kita nak pakai dalam jangka masa yang panjang, mesti kita tahu kita selesa yang mana. Okey, baik. Kemudian jawab suara tinggi. Nanti kita akan masuk kepada sesi perkongsian taranum tu. Okey, kita sentuh soal jawab. Okey, kemudian jawabul jawab, suara yang paling tinggi. Ini memang jarang sekali dipakai ketika bertadarus ataupun dipakai oleh imam-imam tarawih. Okey, sebab jawabul jawab part paling tinggi takkan nak bawa sepanjang-panjang 23 rakaat tu. Habis sehari je lah dia tarawih, lepas tu dia jadi makmum yang lain. Okey,
Baik. Baik. Okey, itu bab suara. Okey, cara penjagaan ini tabaqat suara jelas ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, penjagaan suara kita kena tahu mereka yang dah lama berkecimpung dalam latihan suara ni, bertaranum ni, maqamat suara, tabaqat suara ni, maqamat lagu dan taranum, dah daripada kecil kita dibimbing oleh guru apa yang boleh, apa yang tak boleh makan, apa yang nak kena jaga. Mungkin guru-guru itu berdasarkan pengalaman diri mereka sendiri. Contoh, ada guru, ada orang yang tak boleh minum ais. Ada orang boleh minum air batu. Okey. Ada batuk, jangan minum ais. Lagi merosakkan suara. Kalau saya, kalah saya adalah air batu. So tak boleh minum lah. Okey, bukan tak boleh langsung. Kita tahu tempoh, contoh tilawah ni, musim-musim tilawah baru habis ni, tilawah negeri. Bulan 3 macam tu sebelum Ramadan hari tu. Bulan 2. Jadi 2 ke 3 bulan sebelum tu kita jagalah. Nak rasa pun cuik-cuik kawan-kawan punya sikit. Okey, segelas tu nak habis 2 hari juga simpan-simpan dekat peti ais. Macam tu. Rasa-rasa macam nak minum. Okey, tapi sebaiknya elakkan. Ada orang yang kalah dengan buah tembikai. Adik saya kalah dengan buah tembikai. Dia batuk. Makan 2-3 potong, start lah. Okey, jadi dia dah tahu apa yang merosakkan suara dia, kelemahan, dan juga kita kena tahu juga kelebihan kita macam mana. Okey, kalau kelebihan kita boleh naik suara dengan tabaqat jawabul jawab, tapi ada juga yang boleh rosak jawabul jawab itu kerana terlalu tinggi. Ini kebiasaannya kita baca, kita akan dengar dalam tilawah Al-Quran yang macam dekat dalam TV tu Jakim anjurkan tu. Okey, di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okey, kita akan dengar mereka menggunakan keempat-empat tabaqat suara ni, tingkatan suara ni. Jadi penjagaan suara dari segi perlu cukup rehat. Okey, perlu cukup rehat. Imam-imam yang tarawih ni mereka sangat memerlukan tidur yang cukup. Okey, penjagaan pemakanan yang sangat baik. Diri sendirilah kena tahu. Okey, tapi yang pasti kalau tak cukup tidur, bagilah siapa pun. Sedap macam mana pun suara, kita akan dengar suara dia macam ada nak crack sikit, suara-suara penat. Mereka yang dah lama bermain dengan suara dia tahu, ni suara penat ni. Suara tak cukup tidur, suara tak cukup rehat, suara stres tau. Okey, dia paksa suara untuk keluar. Perkara-perkara macam tu perlu dielakkan lah. Okey, pemakanan, cukup rehat, jangan stres, dan juga latihan lah. Okey. Kemudian cara latihan untuk suara, mendapat lontaran suara yang baik adalah okey, ini ada apa kita panggil dua kelompok lah. Yang pertama sekali adalah latihan untuk mereka yang berkecimpung dalam dunia tilawah. Sangat perlu istiqamah hari-hari. Okey, mungkin ada kawan-kawan akibah yang ada bakat untuk ke depan lagi di dunia tilawah. Mungkin akibah sendiri kan, mungkin akan datang insya-Allah bertemu dengan guru-guru yang hebat. Ada peluang, go, pergi. Okey. Tapi latihan tu dia tak boleh nak tunggu jumpa guru baru nak latih, tak boleh. Okey. Satu hari paling-paling 2-3 lagu kena main. 2-3 lagu kena latih. Dia macam orang main alat muzik lah, lama-lama tumpul skill kita. Kalau kita tak kalau yang main gitarnya, kalau yang main pianonya. Kalau dah lama tak main, skill tu tumpul. Sama juga dengan suara kita. Kalau diri saya sendiri, cukup tak latih seminggu je. Ni dah nak raya ni, tunggu jap. Kena beringat dengan mak ayah sendiri pun. Parents sangatlah membantu sebenarnya daripada kecil. Dah latih ke hari ni, dapat 2-3 lagu dia orang dengar pun dah. Maknanya suara kita sentiasa warm up, sentiasa bergerak. Otot suara kita ni sentiasa kena push dan latihan. Okay. Sama juga macam orang selalu jogging. Cutilah seminggu, cutilah 2 minggu tengok raya. Lepas tu semput dah, 5 km dah, berapa pace dah slow dah. Macam tu, sama semua benda yang kita buat dalam dunia ni, kalau kita istiqamah, dia akan kekal dan bertambah baik. Kalau kita tinggalkan, dia tumpul lah skill tu. Okay, baik. Kalau untuk suara setakat itu, nanti kita sentuh juga nanti di perkongsian taranum insya-Allah. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas perkongsian berkaitan suara ketika bertaranum.
Soalan seterusnya untuk Ustazah. Pada pengetahuan saya, Taranum ni ada banyak jenis-jenisnya kan Ustazah? Jadi, sebagai contoh, Taranum Bayati, Hijaz dan banyak lagi. Sebagai golongan belia atau remaja seperti saya, sebenarnya ramai yang berminat dan tertarik untuk tahu berkaitan Taranum. Jadi bolehkah Ustazah terangkan Taranum-Taranum asas yang mudah ataupun sesuai untuk golongan belia dan remaja pada hari ini? Baik, insyaAllah. Terima kasih Nakibah. Suka saya point tadi, para belia sangat tertarik nak belajar Taranum sebenarnya. Ya betul. Kawan-kawan saya yang jadi imam tarawih, seusainya solat tarawih dia akan dikerumuni oleh fan-fan mereka dan akan ada soalan, macam mana nak belajar Taranum? Okey. Dan soalan tu sentiasa ada ketika mana dalam tilawah dan sebagainya. Untuk berkecimpung dalam dunia Taranum, pertama sekali adalah kalau dah besar ni lah, kena ada minat. Kena ada minat, okey. Dan kemudian soal suara dah tak tepi dulu. Yang penting minat. Bila kita minat, kita akan berusaha sampai kita boleh. Okey. Kita boleh tak boleh, indikatornya yang mengukur kita boleh ke tak boleh tu guru kita. Sebab tu bila belajar perlu ada berguru. Guru kita yang menyatakan yang kita boleh ataupun tidak. Okey. Baik, menyentuh dari segi Taranum, kita pergi dulu pada bahagian Taranum. Bahagian Taranum terbahagi kepada dua, mujawad dan juga murattal. Okey. Mujawad ini yang selalu kita dengar bacaannya dalam tilawah yang ditayangkan di TV, gema haflah dan sebagainya. Yes, itu adalah murattal. Itu adalah mujawad. Bacaannya lambat. Kaedah atau metodologi Taranum itu sendiri yang dialunkan dia berbeza dari segi murattal. Murattal kita boleh dengar pertama sekali adalah para imam baca, okey, ketika mengimamkan solat, keduanya ketika tadarus, ketiga ketika para hafiz mengulang kaji ataupun sedang mendapatkan hafalan mereka. Ini tiga yang utamalah, senang kita nak bagi contoh. Okay, itu murattal, bacaan yang laju dengan kadar tajuk yang dijaga. Okey, itu murattal. Baik, mujawad, walau bagaimanapun mujawad dan murattal semuanya ada jenis Taranum yang diguna pakai. Dan dalam mujawad, bayati mujawad, kalau kita alunkan untuk tilawah, untuk haflah, okay, dia takkan sama macam mana murattal punya gaya lah. Okay, cuma kaedah itu dimasuk pada bayati mujawad, bayati murattal ada, hijaz mujawad ada, hijaz murattal pun ada, dan juga yang selainnya lah. Okay, jenis Taranum kita ada 7 yang paling asas: bayati, hijaz, nahwan, ras, soba, sika dan jiharkah. Ini turutan ni cuma ini sajalah. Okey. Kalau dalam mujawad kita boleh susun, selalunya akan diguna pakai dalam pertandingan ataupun persembahan, di starting dengan Taranum bayati. Sebab bayati ni dia menyentuh semua elemen suara kita tadi. Kita empat tabaqat suara tadi, dia starting dengan koror. Saya dah cakap tadi kan, dia starting auzubillah tu je dah koror dah. Dia dah masuk dah koror. Okey. Ini standard susunan, tapi macam saya cakap tadi, dia ada kelas-kelas pakar-pakar Taranum kita, tok guru kita, kalau mereka buat persembahan bayati, mereka dah boleh guna dengan suara nawar dah. Okey, baik. Itu sebagai contoh lah. Kemudian hijaz, susunan lagu selalunya dalam pertandingan. Okay. Bayati, hijaz, nahwan, ras, ini paling standard susunannya lah. Okay. Ini untuk pertandingan. Sekiranya nanti IPG anjurkan pertandingan ataupun hantar wakil ke mana-mana pertandingan, ini susunan bayati, hijaz, sikah, jiharkah. Bayati, nahwan, ras, sika, macam tu. Bayati, soba, nahwan, ras. Ini susunan mengikut terma dan syarat yang ditetapkan dekat dalam pertandingan. Okey. Manakala untuk murattal, kebiasaannya kalau dibawa dalam bacaan untuk
kita bertadarus, pilih satu atau dua lagu pun sudah mencukupi. Contoh bawah hijaz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini antara nada yang mudah sekali nak dapat, hijaz, nahwan dan juga bayati, ros pun ya juga. Okey, dan paling selalu diminati adalah jiharkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selalu dengar, memang kita akan dengar juga nanti takbir raya. Itu alunan jiharkah. Okey, alunan taranum jiharkah. Jadi bila mana dia lembut, soft, tenang dibawa, walau dalam jangka masa yang panjang, kita baca tak kelang kabut. Kita baca tadarus kan bukan nak baca laju, memang nak habis satu juzuk tapi tak adalah kelang kabut. Jadi lagu-lagu yang seumpama ini dia sesuai dan dia ada sifat-sifat tersendiri. Bayati dia ada sifat dia, hijaz dia ada sifat panas dia, tegasnya, nahwan ada sifat lembut dia, jiharkah ada sifat mendayu dia, macam tu. Okey, baik, itu saja untuk asas taranum kita. Okey. Terima kasih Ustazah untuk perkongsian berkaitan taranum. Untuk pengetahuan Ustazah, saya pun pernah belajar tentang taranum tapi kejap je lah belajar untuk subjek tilawah. Saya pernah belajar taranum ros dan juga bayati tak silap. Tapi agak sukar lah sebenarnya sebab saya memang tak ada basic. Dan sukalah untuk saya belajar dengan Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok sikit nanti nota seterusnya. Okey, sekejap Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini bayati, contoh. Okey, nanti setelah siaran ini boleh diulang lagi kan siaran kita ni? Boleh diulang lagi ke siaran kita ni nanti Nakibah? Boleh Ustazah. Boleh kan? Okey, baik. Ambil part ini dan latih. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, itu pembuka satu. Ini teknik dia pembuka satu, pembuka dua, penutup. Soalan, jawab, jawabul jawab dan penutup. Itu bukan tabaqat suara, jawab dengan jawabul jawab tu bukan. Itu sekadar susunan harakat. Tapi kalau nak lebih mudah, okey, tukarkan pembuka satu ni kepada harakat satu, harakat dua, harakat tiga sampai harakat tujuh. Okey, ini adalah rangka yang kita susun untuk peringkat asas. Kalau kita nak bandingkan dengan Makhasyah yang baca Sudais ke Imam Sudais ke Syekh Sudais ke Bandar Balilah ke Syekh yang di Makkatul Mukarramah, mereka tak akan ada susunan begini. Ada kaedahnya susun, ada pembukanya, ada penutupnya. Cuma di tengah tu tak ada terikat. Kalau terikat dengan kaedah susunan silibus ini. Okey. Dan diberi penghargaan juga kepada Ustaz Fahmi Legasi. Saya bertugas di sana. Okey, sebagai tenaga pengajar taranum dan mengizinkan untuk saya menggunakan nota ini di kita punya program ni, Haflatul Quran. Okey. Okey, berbalik. Nanti boleh dengar sedikit sebanyaklah. Saya kongsikan di sini ada 3. Yang pertama bayati. Ini hijaz. Bayati dulu. Okey. Bayati, hijaz, kemudian nahwan. Okey. Baik. Bayati dulu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, Pak Bayati nanti edit masuk untuk video. Okay, baik, boleh diambil, mudah-mudahan ada manfaat je lah, insyaAllah. Okay, untuk di peringkat awal macam mana Kibah cakap tadi, tak ada basic langsung bahasa Taranum. Okay, ini antara salah satu teknik untuk latihan. Okay, fokus kepada pembuka 1, pembuka 2 dan penutup saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ambil part tu je, ulanglah kalau baca pun 5 muka. Ulang, rangkap itu, ulang saja. Okey, baik. Contoh. Okey, ambil surah lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nak tadarus ni. Okay. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ulang balik dengan pembuka 1 tadi. Wal laili idza yaghshaha was-sama, kalau tak ada bunga tegak aje. Was-samai wa ma banaha. Tutup. Wal ardi wa ma tahaha. Macam tu. Okey? Itu satu contohlah. Okey, baik. Itu bayati. Okey. Dan satu lagi, kedua, itu yang pertama. Ambil simple harakat dulu. 1, 2, 3 dah cukup. Ulanglah. Okey. Baik, kemudian cara latihan. Ambil satu harakat itu, contoh tadi saya contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang harakat sampai jenuh. Sampai dah tak payah dengar, dia tak payah dengar rakaman, tak payah dengar ulangan lagi, dah boleh baca sendiri dah. Okay, itu cara latihan. Baik, latihan ini untuk murattal maupun mujawwad. Itulah teknik yang kami pakai. Dia mengulang, dia sebenarnya mengulang, bukan hafazan saja, nak mengulang. Taranum nak ingat, dia bukan sekadar ingat, dia nak faham. Kalau kita mengulang ayat Quran, kita nak ingat kan. Tapi kalau taranum tidak, dia kena nak faham gerak lagu dia. Oh, nak kena naik, oh dekat sini nak kena turun. Alhamdulillah, naik. Rabbil, turun. Alamin, naik. Nak faham kaedah itu, kaedah naik turun itu, nak kena cermat satu-satu. Kita perlu kaji sikit harakat itu, macam renyah bunyi dia kan. Tapi itulah proses pembelajaran. Okey, takkan semudah-mudah dengar je dah boleh dapat tanpa faham. Oh, harakat pertama ni ini, harakat kedua mendatar. Ar-Rahmanir Rahim. Tegak je lah. Satu lagi, tipsnya adalah jangan sibuk nak tambah bunga kecil-kecil yang tak perlu. Ar-Rahmanir Rahim. Dia memang sedap, tapi kita baru nak belajar, jangan sarat dulu, simpelkan dulu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dengar macam mana ma tu ditolak. Maliki, ada orang baca Maliki, dah tak sama dah. Tone, nampak tone suara tu. Nak kena cermat dengar betul-betul. Jadi bila latihan, dia tak boleh dengar semua. Dia kena dengar satu, ikut sampai dapat. Lepas tu baru pindah ke harakat seterusnya dan aplikasikan kepada surah-surah yang pendek dulu di juz 30. Nanti dah dapat momentum geraknya tu, nanti baru boleh ke surah-surah yang lebih panjang. Okey? Baik, ini untuk taranum bayati yang bersifat, bayati itu sendiri bermaksud rumah. Dia, itu saya kata tadi, dia merangkumi keseluruhan. Jadi awal untuk, dia bukanlah wajib pun nak kena belajar bayati ni. Tak, dia satu saranan untuk kita belajar bayati, apatah lagi di peringkat mujawad, di bahagian mujawad. Okay? Taranum mujawad. Bayati ini adalah boleh dikata pokoknya. Bila kita dah dapat bayati ni, kita dah boleh buat bayati dengan baik, insya-Allah lagu-lagu lain kita belajar akan mengikuti dengan
lebih mudah berbanding kita belajar lompat Taranum lain dulu. Tapi untuk murattal berbeza pula. Tak semestinya ustaz dengan bayati. Kalau minat suka Syekh Mishari baca dengan nahwan dia, go, tak ada masalah. Okey, tapi ikut sampai dapat latih satu harakat tu satu. Okey, cuba cari sekarang banyak free pun ada dekat YouTube yang mengajar asas untuk taranum murattal, harakat pertama macam mana, harakat kedua macam mana. So ikutlah step by step. Ini bayati. Okey? Baik, seterusnya kita pergi dengan taranum Hijaz. Okey, Hijaz ni terkenal dengan gerak yang pantas dan panas. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, itu Hijaz. Dia lebih cepat sikit pergerakan dia. Bayati dia macam santai sikit, lembut sikit. Hijaz lembut juga. Lembut itu subjektif macam mana cara kita melontarkan suara tadi tu. Kalau tu bawa tinggi sangat dia jadi kasar. Jadi keselesaan kita meletakkan suara yang sepatutnya untuk taranum yang kita akan baca. Okey, kalau untuk dapatkan dia sama juga, kembali semula kepada teknik latihan kita tadi. Ambil harakat 1, harakat 2 dan penutup harakat 3 tu, ulang itu dahulu, lancarkan, pindahkan, belajar untuk pindahkan ke ayat-ayat yang pendek di juz Ammah, okey, juz 30. Nanti dah dapat rentak. Kalau macam mana kita nak tahu kita dah dapat rentak? Kita buka je dah boleh baca. Kita buka nak bawa lagu Hijaz lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Okey, senang kan? Okey, pindah dengar macam senang tetapi proses dia tu okey, sedikit memakan masa lah. Nakkan 1000 daya. Okey. Kemudian untuk Hijaz okey, itu sahaja. Okey. Okey, untuk nahwan. Okey, nahwan ni dia terkenal dengan gerak lagu dia yang lembut. Okey, tetapi ada elemen ketegasan juga diselitkan ketika bawah chord suara kita naik sikit di harakat soalan dan jawab dan juga jawabul jawab. Okey, nahwan. Dapat rentak la la. Okey, itu je harkah. Ni nak cari tone gerak lagu tu. Okey. Na sikah. Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, kalau tinggi boleh rendahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia lebih ringan sikit nada dia. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين. Okay. Starting tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan nahwan ni, dia boleh bawa dengan nada yang gembira, juga boleh bawa dengan nada yang sedikit syahdu. Tengok pada ayat yang kita nak baca. Okey, penceritaannya. Okey, kalau macam Bayati tadi dia sesuai dengan cerita-cerita yang gembira. Cerita kisah-kisah para nabi yang dahulu. Okey, kalau Hijaz, okey, go kepada surah-surah yang berbentuk kiamat. Okey, cerita-cerita tentang azab. Okey, sesuai sebab dia panas dan cepat pergerakan dia. Kalau Nahwan, macam dua tadi, cerita sedih sikit tentang Nabi Yaakob ke, dan kemudian cerita tentang perkara-perkara yang gembira untuk nikmat-nikmat syurga. Nahwan ni sesuai. Okay, tengok macam mana pembawaan kita. Tapi di peringkat awal jangan pentingkan yang itu dulu. Peringkat awal kita nak dapat gerak lagu, itu objektifnya. Dia nak dapat gerak lagu, letak je yang penting. Okey, teknik yang seterusnya adalah, contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, harakat yang pertama pastikan dia naik. Okey, mana-mana pun, nanti dengar balik, harakat pertama akan naik. Sebab harakat pertama tu dia jadi pembayang lagu. Pembayang lagu ni, kita baca, dia nak baca lagu Nahwan. Okey, jadi pembayang lagu tu bagi nampak bertenaga. Okey. Kemudian harakat dua, tenang sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia jadi mendatar, teknik dia mendatar. Kemudian harakat yang ketiga tutup. Maliki Yaumiddin. Habis. Kita turunkan gerak lagu tu. Kemudian ulang semula. Macam tu Jadi teknik tu letak dekat mana-mana surah yang sedang kita latih untuk baca. Okey, tapi yang pasti, yang paling penting adalah Fatihah tu sendiri kita kena pegang. Jadi nak cari angin lagu, macam saya cari Nahwan tadi. Nak cari angin lagu. Bila dah pindah, macam Fatihah ni dah pindah. Contoh, ambil surah-surah pendek je. Qul huwallahu ahad. Kita dah pegang lagu Nahwan, kita ambil contoh daripada surah Al-Ikhlas. Bayati ambil contoh daripada surah Al-Kafirun. Contoh. Kita dah letak, itu jadi pedoman kita sendiri. Ikutlah mana surah yang selesa. Okey. Itu juga untuk Hijaz dan 7 lagu yang lain lah. Tapi jangan belajar 7 terus, satu-satu. Settlekan satu-satu, mantapkan satu dulu, tak apalah. Okey. Orang lain punya speed, orang lain punya, kita punya satu-satu. Okey, baik, itu sahaja. Terima kasih Ustazah untuk perkongsian tentang Taranum Asas. Taranum Asas yang boleh dipelajari ataupun diamalkan oleh golongan remaja dan juga belia. Nampaknya kita sudah berada di penghujung program ini, memandangkan soalan yang saya akan kemukakan kemudian ini adalah soalan yang terakhir untuk perbincangan kita. Jadi, soalan yang terakhir ini adalah berkaitan tajwid dalam bertaranum. Boleh Ustazah terangkan berkaitan penekanan hukum-hukum tajwid yang juga merupakan elemen yang penting dalam bertaranum. Dipersilakan Ustazah. InsyaAllah. Dari segala kita sentuh berkaitan dengan suara sehinggalah taranum tadi, perkara yang paling penting adalah tajwid. So kita masuk kepada tahsin tajwid. Tahsin tajwid ini adalah penambahbaikan. Tahsin tu pembetulan, penambahbaikan dan sebagainya lah, tapi berkaitan dengan tajwid. Okay, next. Okay, saya tahu kawan-kawan Nakibah dan juga Nakibah sendiri, ini adalah perkara yang perkara biasa sebenarnya. Dah tahu dah, ilmu ni dah tahu dah. Cuma kita refresh supaya perkara ni secara tak sengaja pun kadang-kadang kita terbuat. Okey, baik. Fokus pada tajwid adalah kesalahan kecil dan kesalahan besar. Kesalahan khafi dan juga kesalahan jali. Okey, kesalahan kecil selalunya berlaku tak sama kadar mad. Contoh,
was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Okey, was-samaa'i wat-tariq. Was-sama' tadi itu adalah mad wajib. Kemudian wa ma adraka mat-tariq itulah mad jaiz. Okey. Dan paling simple sekali kita nak tahu ni, an-najmus thaqib, dengung-dengung yang berlaku di setiap ayat. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma, kadar dengung tu. Tapi dalam perbahasan ulama, kesalahan kecil ini tidaklah sampai menjadi kepada perubahan makna ayat dan sebagainya. Okay? Cuma dia tak synchronize lah setiap mad. Okay? Mad wajib sepatutnya 5 harakat, mad jaiz sepatutnya 4 harakat. Okay? Tapi kena faham satu perkara, berbalik kepada mujawad dan murattal kita tadi tu, bila mujawad perkiraannya mengikut kadar kelambatan bacaan itu. Okey, murattal pun sama. Lambat dia baca murattal dia, lambatlah perkiraan harakat dia, mad dia, dengungnya. Okey. Kemudian berlebihan dengan tafkhim ataupun tarkik. Okey, tafkhim ar-rahma terlebih gitu. Okey. Lepas tu apa kita? Sallallahu ala sallallahu jadi sallallahu pula. Okey, kalau dalam kaedah ini tidak menyentuh pada kaedah qiraat ya. Qiraat ini pelbagai perbezaan bacaan kita tak menyentuh pada itu. Kita pergi melihat sendiri bacaan Imam Hafs an Asim yang kita baca dalam kat Malaysia ni. Okey, tebal yang berlebihan, meringan-ringankan bacaan, nanti kita sentuh kepada sebutan yang tidak tepat. Okey, bila sebutan tak tepat, percaya tak cakap saya, lagu pun tak sedap. Dia pengaruh tajwid ni besar kepada taranum ya. Okey, sebab setiap huruf tu, setiap tanda, setiap sabdu, setiap sukun, semuanya ada not-not yang kita gerakkan untuk bacaan. Alhamdulillah, lillah dia, lillah tak sentuh ni, masuk sabdu tapi tak tekan. Sabdu kan kita perlu tekankan sedikit bacaan. Alhamdulillah, dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Setiap satu, bukan satu perkataan dia, setiap satu huruf, setiap satu tanda. Kalau huruf itu ada sabdu dan juga ada baris, Alhamdulillah, nak sangkut dekat lam sabdu, tasydid tadi tu. Itulah kalau kita meringankan bacaan, maksudnya tak tekan, dengung tak cukup, lagu pun jadi tak sedap. Jadi langkah pertama sebelum kita nak belajar taranum adalah tajwid kena mantap. Okey. Kemudian seterusnya tak cukup kadar qalqalah dan sifat-sifat huruf yang lain. Makhraj huruf, sifat huruf kena pegang sangat kuat. Banyak kelas-kelas yang anjurkan untuk belajar tajwid, menyentuh pada sifat dan makhraj huruf. Join lah sebelum silap kita apa? Silap pelajar-pelajar orang-orang yang nak belajar taranum ni apa? Sepatutnya dia pergi belajar tajwid dulu. Dia lompat kelas. Dia skip kelas tajwid, masuk kelas taranum. Tapi bila guru taranum ni membetulkan dia punya tajwid, dia jadi dua kerja. Sepatutnya kita ni nak ajar taranum, dengan tajwid juga kita kena betulkan. Jadi memakan masa yang panjang. Sebab tu ada setengah-setengah guru dia akan tanya, dah belajar tajwid tak? Dah tahsin tajwid tak? Dah tasmik tak bacaan dengan kadar tajwid yang betul? Sedangkan saya sendiri pun kadang-kala sebutan huruf dot mesti tak cukup tebal lah. Ngaji dengan ustazah za tu macam tak cukup anginnya. Lepas tu huruf jim, huruf ba terlalu ringan, kadang-kadang terlalu berat pula, jadi keras pula. Kadar-kadar bacaan macam tu lah kita sebab tu perlunya berguru. Jadi sedikit sebanyak membantu bila mana kita dah kuat sedikit di bahagian tajwid. Bila kita nak belajar taranum dia lebih mudah membantu. Kita tahu dah, oh kita faham dekat situ dengung tu ada gerak tu kena tekan, kita dah tahu. Jadi bila mana kesalahan-kesalahan kecil ni kita dapat kurangkan, jadi kurang jugalah kita punya masa untuk nak membetulkan tajwid bila mana sepatutnya kita belajar taranum.
Okey, kadar qalqalah. Ni contohlah qalqalah ni. Qul huwallahu ahad. Ada setengah qul huwallahu ahad, dia kedekut qalqalah dia nak keluar. Sepatutnya kalau tanya hukum itu adalah qalqalah kubra. Itu bukan kerana kita perlu tahu hukum itu, aplikasinya praktikalnya lebih penting. Okey, bila kita dah praktikal dah, kita mantap, nak masuk teori segala hukum kita dah faham dah. Macam tu. Okey, baik. Untuk kesalahan besar dan kesalahan yang tidak boleh dikompromi, okey, menukar atau meninggalkan huruf ya'lamun, ya'malun, ni selalu tertukar ni. Okey, jangan kata yang pelajar biasa, kami yang bertanding duduk atas pentas ni pun kadang-kadang gelap mata tertukar ya'lalun, ya'malun. Sebab tu perlu lancarkan. Apa tu, bila pertandingan, bila dapat surah, bila dapat ayat, bila dapat lagu, perkara pertama adalah guru-guru kami pesan adalah ulang ayat itu 40 kali sampai boleh hafal. Punyalah tak nak salah dengan buat kesalahan-kesalahan besar ni tadi. 40 kali ulang dulu baru dia setting lagu. Lagu tu dah datang, dah simple dah, mudah dah. Kemudian menukar dan meninggalkan baris. Okey. Tertukar baris, tapi ini tidak menyentuh pada qiraat qiraat kita alaihum kadang-kadang tukar itu kan, itu cerita lain. Okey, ini tukar kerana tak sengaja ataupun ulang kali ni kita tak tahu dah terabun ke macam mana ke, macam kita tak pakai cermin mata hilang baris. Okey, itu kena jaga. Kemudian menukar lafaz huruf, kita sentuh nanti lafaz huruf sebelah, meninggalkan sabdu, sukun dan sebagainya, tanda-tanda bacaanlah. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bal tu'thiru, dia baca jadi waw sahaja, hamzah tu tak disukunkan. Okey, apa lagi? Menambah, okey, kalau menambah bunyi ni pergi kepada tak cukup kadar makhraj dan sifat. Rabbil alam, bila mana? Rabbil alamin, nak betulkan tu pun sekian waktu. Okay. Sebab dia, benda dah jadi terbiasa di lisan dia. Jadi bila kita nak betulkan, sebab tu bukan para pelajar yang nak belajar taranum sahaja, para hufaz sekalipun selalu kita ingatkan supaya baca dengan tajuk yang betul. Sebab nanti bila dah lekat, nak betulkan balik dia jadi satu kerja. Dia nak buat satu kali je, baca dengan tajuk yang betul, lekat dalam minda mereka dengan bacaan yang betul. Bukan nak sulam sekali lagi dah bercelaru. Dah banyak kerja dia nak betulkan tajwid pula. Jadi dah buat hafalan tu dengan taranumnya, dengan tajwidnya yang betul. Okey? Okey, baik. Saya tak nak lengahkan masa sikit lagi. Lafaz huruf yang berhampiran. Saya tertinggal satu. Okey, hamzah dengan ain. Kita terus masuk pada baris lah. Dengan a'udzu billah. Ada bunyi dua-dua dia balun jadi ain. Tak boleh lah. Dengan ain dia huruf kedua-duanya huruf khalqiyah. Huruf duduk dia khalqum. Jadi bezakanlah okey. Bila masuk bacaan a'udzu billah. Okey. Kemudian sin, sa dengan sin. Ini palinglah common dibuat. Okey, contoh ayat. Okey. Wala yuthiqa wathaqahu ahad. Sa semua kat ayat tu. Surah Al-Fajr ayat 26. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Jangan kata kanak-kanak ya. Yang dah besar alam pun baca wala yuthiqa wathaqahu ahad. Langgar je jadi huruf sin. Bertukarnya huruf bila mana dia bukan dalam kaedah qiraat, maka bertukarlah makna dia. Simple lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbalik kepada kesalahan besar kita. Iyyaka na'budu tu. Kalau kita memohon pertolongan daripada Allah kepadamu. Kalau iyyaka na'budu, sabdu tak ditekan, pada matahari ku memohon. Nampak tak? Kesan dia besar ni, sebab tu dia masuk dalam kesalahan besar bila meninggalkan sabdu dan tanda-tanda bacaan. Okey, berbalik kepada huruf kita, sa dengan sin, janganlah tukar. Okey, benda tu okey untuk mereka yang pelat. Okey, sin dengan sa, ada orang saya kan. Okey,
sebaik dan semampunya cuba untuk dilatih. Sa dengan sini saya rasa setakat ini yang saya latih, saya jumpa guru-guru yang kita bincang perkataan yang mereka pelat ni, ra dengan rin. Percaya atau tidak, agak makan tahun, ada yang hampir setahun lebih latih ra dengan rin kan. Ra dengan rin ni selalu ada yang pelat kan. Okey, minta maaf bukan untuk merendahkan kekurangan itu, tidak. Kita ni nak latih macam mana supaya perkara itu boleh diatasi, perlu dilatih. Ada beberapa teknik lah. Okey, kemudian sa dengan sa ni paling senang sekali. Jangan keluar lidah dah, settle. Dia tak duduk di tempat dia, tak duduk di makhraj dia yang betul, sebab tu tersasul. Okey. Kemudian huruf zal dengan huruf zai. Okey, huruf zal. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika, ini paling perkataan yang paling senang sekali orang nak tersasul bunyi huruf zai. Hal fi dzalika, ni meringan-ringankan bacaan. Okey, meringan-ringankan huruf, sambil lalu je baca. Tapi bila baca banyak, tak fokus pada tajwid, apa nilai bacaan kita tadarus tadi? Menukar huruf yang sepatutnya kesalahan besar itu tidak terjadi. Kalau kurang mat ni, kurang dengung, bolehlah, okey lagi. Tidak mengubah apa makna. Ini menukar huruf ni, macam mana? Okey, elakkan. Jadi sebab tu dianjurkan bila kita baca bertadarus, kita dianjurkan ada kawan, ada teman, supaya dia boleh semak kita baca, kita boleh semak dia baca. Kita pula jangan ego, bila dah ditegur ulanglah huruf-huruf yang seperti ini, kesalahan-kesalahan besar bila dah ditegur, okey, cuba tambah baik. Okey, kemudian sad dengan sin. Sad dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat. Dinas sirah dengan dinas sirah itu sangat jauh ketebalan dia, walaupun kedua-duanya ada sifat sofir iaitu berdesir. Sad dengan sin sama-sama ada keluar angin. Dia asal keluar angin je lah, boleh lah tu. Oi, suka hati je. Mana boleh. Huruf sad huruf yang tebal, tebak. So berikan hak huruf kepada huruf sad tu untuk ditebalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, kemudian dan yang lain-lain, ha dengan ha, wasyamsi wa duhaha. Ada yang pakai balun, wasyamsi wa duhaha, sama ada dua-dua jadi ha atau dua-dua jadi ha bulat. Dia lain kan, walaupun makhraj dia berhampiran duduk di halqum. Qaf dengan kaf, zai dengan dha. Minal zulumati ilan nur. Minal zuluma, bunyi zu gitu je. Dha. Sekali lagi sifat ketebak dia, minal zulumati ilan nur. Tebalkanlah. Dha kena keluar lidah, hujung lidah dia. Dha, zal dengan sa, 3 huruf yang perlu dikeluarkan hujung lidah. Jadi bila mana mereka yang mengajar tajwid, guru-guru Quran ni, kita dengar, kita tak tengok mulut dia pun kita tahu dia keluar lidah ke tidak. Jadi bukan tipu kita, tipu diri sendiri. Hujung lidah sikit tu pun tak mau keluar. Jadi bacaan dia tu menukar huruf. Jadi masuk dalam kesalahan yang besar. Dan juga kha dengan ha ataupun ha dengan kha. Kha dengan ha ni perlu dilatih sekiranya dah terbiasa bunyi ha yang ada angin kasar sikit nak pergi pada kha. Sepatutnya ha lembut je. Ha hi hu dah angin dia. Okey, kha sedikit tekanan. Okey, baik. Dan juga ta dengan ta. Ta dengan ta ni apa contoh ayat dia Okey. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dia kalau qalqalah nak okey lagi. Dia bila huruf ta dengan ta tu berbaris, selalunya tersasul tertukar ta dengan ta ni. Jadi bila mana kita bermuratal bersendirian, kena cakna lebih lah, kena peka lebih. Jangan sibuk nak baca laju, nak menghabiskan satu juzuk satu hari tetapi tajwidnya Assalamualaikum. Tak mahu macam tu lah, kena cermat. Tajwid nombor 1. Bila kami belajar taranum dan juga mengajarkan taranum, perkara pertama adalah taranum itu ikut tajwid, bukan tajwid
langgar sebab Taranum nak cantik. Okey? Baik, itu sahaja. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Alhamdulillah, ucapan terima kasih diucapkan kepada Ustazah Fifi atas perkongsian yang bermanfaat itu tadi berkaitan dengan tobaqat suara, jenis-jenis taranum yang asas dan juga berkaitan tahsin tajwid. Di dalam perkongsian Ustazah sebentar tadi, saya ada tertarik dengan beberapa perkara yang bagi saya penting untuk kita ketahui sebelum kita mempelajari taranum ataupun ketika kita bertaranum. Antaranya adalah berkaitan tobaqat suara, iaitu 4 tobaqat. Yang pertama, qarad, nawah, jawab dan juga jawabul jawab. Seterusnya jenis taranum iaitu bayati yang sifatnya adalah sifat yang lembut, dan juga hijaz yang sifatnya panas dan juga cepat, dan juga taranum nahwan yang lembut di dalam ketegasan. Dan seterusnya, sebelum kita mempelajari taranum, kepentingan untuk mempelajari tajwid juga penting supaya ketika kita bertaranum, kesalahan-kesalahan kecil maupun besar kita boleh elakkan. Seterusnya, mungkin Ustazah boleh sampaikan beberapa pesanan kepada penonton-penonton yang ingin mempelajari tajwid ataupun ingin mempelajari taranum ataupun sedang belajar taranum. Okay, baik, insya-Allah. Sedikit pesanan khidmat ringkas. Okey. Baik, pertama sekali bila belajar bertaranum, anda perlu sangatlah istiqamah. Okey. Dia bukan makan masa 3-4 tahun. Kita terus 4-5 tahun, bukan. Dia sepanjang masa. Bila mana dah berkecimpung, anda mahu menguasai dengan baik, temui, cari guru-guru yang selesa untuk belajar, okey, boleh masuk dengan kaedah pembelajaran sebab lain guru, lain kaedah pembelajarannya, pengajarannya. Jadi mana yang kita selesa itu sangat penting. Okey, kita boleh dapat dengan baik perkongsiannya, kita boleh faham dengan jelas, okey. Dan untuk diri sendiri perlu berlatih di samping penjagaan suara, di samping pergi attend kelas dengan guru. Dia tak boleh bergantung attend kelas sahaja. Okay, diri sendiri ni apa yang dah dibelajar tu perlu ulang kaji, kuasai apa yang dah dibelajar tu. Dia tak macam kita sekolah dulu kan, kita nak subjek untuk esok kita dah study dulu hari ni. Kalau taranum tak, taranum subjek yang dah kita dapat daripada guru tu, itu yang kita perlu mahirkan supaya nanti akan datang masuk kelas lagi, apa yang nak disampaikan, sebab guru tak akan duduk di level yang sama, mereka akan upgrade pembelajaran dia. Okey, mengikut kefahaman ataupun penguasaan pelajarnya. Jadi bila kita sebagai pelajar menadah tangan meminta ilmu daripada guru, kita tak boleh biasa-biasalah, kita kena all out. Okey, kena latih. Ini yang betul-betul bukan sekadar murattal dan juga bukan sekadar yang nak bertilawah sahaja. Okey, sebab dia ada ketika dia bermusim, jadi tak nak bermusim lah, ketika tilawah je berkerumun datang jumpa guru-guru, tak nak macam tu, dia sentiasa. Okey, tak kira masa. Jadi kena istiqamah, kena jaga kesihatan. Okey, sakit tu memang sakit, sihat tu Allah bagi, tapi kita usahakan supaya elak daripada perkara-perkara yang mencenderungkan kepada merosakkan suara. Dan seterusnya adalah sentiasa perbaiki bacaan dari segi tajwidnya. Okey, dari segi sebutan hurufnya, sifatnya dan juga perkara-perkara yang lain dalam tajwid lah, insya-Allah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk pesanan yang sangat bermanfaat itu tadi. Jadi, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, semoga setiap apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat memberikan manfaat dan juga dapat diambil sebagai pengajaran dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri program Haflatul Quran bersama Qari'ah Selebriti pada hari ini,
saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Fifi selaku panel jemputan kita pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Tuan Pengarah, para hadirin yang meraihkan program pada hari ini serta kru-kru yang terlibat di belakang tabir bagi menjayakan program hari ini. Okey, takkan kita nak tutup program kita ni macam tu je. Jadi, marilah kita bersama-sama menonton satu persembahan khas daripada siswa IPTO, iaitu persembahan nasyid yang bertajuk Ainul Mardiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Pemimpin Rakyat Sebaya akan menyanyikan sebuah nasyid yang bertajuk Ainul Mardiah. Dengarkan. Dirimu membakar semangat gembira, rela berkorban demi agama. Kau jadi taruhan berjuta pemuda yang bakal dinobat sebagai syuhada. Itulah janji pencipta yang esa. Kaulah bidadari dalam syurga, bersembayang di mahligai bahagia. Anggun dayamu wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi seri, menjadi cermin tamsilan kediri untuk melakar satu wacana. Buatku bernama wanita. Ainul Mardiah, kau seharum untuk menderita syurga.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.